Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Cikgu ialah Cikgu Rizwan daripada SMK Ambrose. Hari ini cikgu ingin menerangkan tentang salah satu daripada subtopik di dalam ikatan kimia, iaitu ikatan hidrogen. Untuk penerangan tentang topik ini, cikgu akan bahagikan dahulu kepada beberapa perkara yang awak perlu tahu. Yang pertama berkaitan dengan ikatan hidrogen. Perkara pertama, kita ada 3 perkara di sini. Yang pertama ialah siapa ataupun apa yang boleh buat ikatan hidrogen. Okey. Yang kedua ialah bagaimana ikatan hidrogen terbentuk. Okey. Dan yang terakhir dan yang ketiga ialah kesan ikatan hidrogen dengan sifat fizikal sebatian itu, sebatian itu. Okey. So 3 perkara ini yang akan cikgu sentuh bagi memahamkan awak apakah itu yang dikatakan ikatan hidrogen. Kita pergi dulu kepada faktor yang pertama ataupun perkara yang pertama, iaitu siapa yang boleh buat ikatan hidrogen. Okey, ataupun apa atom yang boleh buat ikatan hidrogen. Kita ada keperluan yang pertama, dia ada 2 keperluan ataupun requirement. Ada 2 requirement yang kita perlu tahu untuk kita tahu siapa ataupun apakah atom yang boleh buat ikatan hidrogen. Okey, keperluan yang pertama ialah molekul itu ataupun molekul tersebut mesti ada hidrogen. Molekul tersebut mesti ada hidrogen. Kalau tak ada hidrogen, kita tak panggillah dia sebagai ikatan hidrogen. Okey, yang kedua ialah hidrogen dalam molekul itu mesti bergabung dengan atom sama ada fluorine, oksigen dan juga nitrogen. So ada 3 atom yang terlibat dalam pembentukan hidrogen. Bermaksud kalau nak berlakunya ikatan hidrogen itu perlu bergabung ataupun perlu terikat dengan fluorine yang pertama, yang kedua hidrogen, yang kedua oksigen, yang ketiga ialah nitrogen. Jadi ada 3. Means tidak ada atom lain yang terlibat dalam pembentukan ikatan hidrogen. Kalau hidrogen itu terikat dengan atom yang lain selain daripada 3 atom ini, so ia tidak dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Okey. So cikgu juga ada tips untuk awak menghafal. Tips kita menghafal tentang atom-atom yang terlibat di dalam ikatan hidrogen ini. Yang pertama ataupun tips kita adalah iPhone. iPhone di sini bermaksud kalau kita tulis iPhone ni, kita akan tulis secara macam ni, high phone. High phone di sini membawa makna ialah high di sini ialah hidrogen. Okey, phone ni memang dah kita panggil phone, memang tulisan dia PHONE, tapi kita akan panggil dia secara phone lah kan. Phone FON. Di sini ialah fluorine, oksigen dan juga nitrogen. Okey. So ada 3 atoms yang akan dipilih oleh hidrogen. Hidrogen must be, maksudnya hidrogen mesti ada, dan juga hidrogen itu mesti attached sama ada fluorine, oksigen dan juga nitrogen. Okey, so ini adalah tips untuk awak menghafal.
Okey, sekarang kita pergi kepada contoh, ya. Contoh molekul yang boleh buat ikatan hidrogen. Okey, contoh kita yang pertama kita ada di sini ialah air ataupun H2O. Boleh tak H2O buat ikatan hidrogen? So, kita kena tengok balik requirement kita ataupun keperluan kita. Apa yang diperlukan untuk membuat ikatan hidrogen. First, mesti ada hidrogen. Dan yang kedua, hidrogen dalam molekul itu mesti attach dengan sama ada oksigen, sama ada fluorin, oksigen ataupun nitrogen. So, di sini kita ada hidrogen dan kita juga ada oksigen. So, untuk air, kita boleh bentuk ikatan hidrogen. Okey, tu yang awak perlu tahu dululah. Okey, yang kedua, contoh yang kedua adalah HF. HF ni adalah hydrogen fluoride ataupun hydrogen fluorida. Okey, kita ada di sini, kita ada hydrogen. Hydrogen mesti ada, dan juga hydrogen itu mesti attach dengan sama ada oksigen, fluorin dan juga nitrogen. So, di sini kita ada fluorin. Jadi bermaksud hidrogen fluorida boleh membuat ikatan hidrogen. Okey. Dan yang ketiga, kita ada contoh yang lain adalah amonia. Amonia, nama je amonia tapi bentuk dia adalah NH3. Okey, NH3 di sini kita ada apa? Kita ada hidrogen dan juga kita ada nitrogen. So, cukup requirement kita, cukup keperluan untuk membentuk ikatan hidrogen. So, untuk amonia, boleh tak buat ikatan hidrogen? So, boleh membuat ikatan hidrogen. Okey. Kita uji diri kita, ya. Ujikan diri, contoh, ya. Okey, boleh tak NaCl buat ikatan hidrogen? So, di sini ada tak hidrogen? Bila tak ada hidrogen, terus kita reject. Dia tak boleh buat ikatan hidrogen. Contoh yang lain, carbon dioxide. Boleh tak carbon dioxide buat ikatan hidrogen? Dia ada tak hidrogen? Hidrogen dah tak ada. So, memang tak boleh buat ikatan hidrogen. Okey, yang ketiga, boleh tak HCl buat ikatan hidrogen? Hidrogen ada. Ada hidrogen pada HCl. Tapi pada klorin, ada ke tak ada? Pada kita punya iPhone kita tadi tu, tak ada. So, dia tak boleh juga buat ikatan hidrogen. Contoh yang terakhir, kita bagi CH3OH. Contoh, ini adalah metanol. Okey, kalau metanol, boleh ke tak boleh? Kita ada hidrogen dan juga kita ada juga oksigen. Bermaksud, untuk metanol, kita boleh buat ikatan hidrogen. Okey, tadi kita menerangkan tentang siapa yang boleh membentuk ikatan hidrogen. Okey, tu yang pertama kita dah terang daripada awal tadi, bagaimana ataupun siapa yang boleh membentuk ikatan hidrogen. So, sekarang ini yang kedua, bagaimana ikatan hidrogen terbentuk? Bagaimanakah ikatan hidrogen terbentuk? First sekali, kita pergi dulu kepada dia punya definisi. Apakah yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen ialah daya tarikan antara atom hidrogen, okey, mesti ada atom hidrogen di dalam suatu molekul dengan atom fluorin, oksigen dan juga nitrogen pada molekul yang berbeza. Ini yang kita kena faham ni, ya. Pada molekul yang berbeza bermaksud dalam suatu sebatian dia mesti ada banyak molekul, ya, bukan satu molekul sahaja. Jadi ikatan hidrogen itu terjadi di antara molekul A dengan molekul B ataupun molekul B dengan molekul C. Dia bukan terjadi di dalam molekul itu, ya. Tetapi untuk kita buat ikatan hidrogen tu mesti ada dua benda itulah, iaitu mesti ada hidrogen dan juga mesti ada fluorin, oksigen atau nitrogen. Okey, so contoh yang pertama. Okey, kita ada air contohnya, ada dua molekul air cikgu lukis di sini. Okey, yang pertama, bagaimana ikatan hidrogen itu terbentuk? First kita tengok pada A, ya, molekul A ada hidrogen, ya. Kita ambil hidrogen yang di sini dan kita tengok pada oksigen yang di sini, ya. Oksigen yang di sebelah kita pun ada air, dia ada oksigen. Jadi dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Kat mana ikatan hidrogen tu? Ikatan hidrogen tu akan terbentuk di antara hidrogen dan juga oksigen pada molekul yang berbeza, ya, pada molekul B ni. So di sinilah yang kita panggil sebagai ikatan hidrogen. Okey. Contoh yang kedua ialah hidrogen fluorida. Contoh kita ambil hidrogen fluorida. So molekul A hidrogen fluorida ada mengandungi fluorin, ya. Dan molekul B pada hidrogen fluorida ada hidrogen lah.
So, ikatan hidrogen terbentuk di antara hidrogen dengan fluorida ini. Di tengah-tengah ni. Inilah dia punya daya tarikan tu yang dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Okey. So, dua contoh menunjukkan di manakah berlakunya ikatan hidrogen dan bagaimanakah ikatan hidrogen itu terbentuk. Means ikatan hidrogen terbentuk di antara atom hidrogen di dalam suatu molekul dengan atom fluorin atau atom oksigen atau atom nitrogen pada molekul yang berbeza. Okey, kita pergi kepada perkara ketiga. Apa yang kita perlu tahu tentang ikatan hidrogen ialah kesan ikatan hidrogen dengan sifat fizikal sesuatu bahan. Okey, bermaksud di sini apa yang membezakan ikatan hidrogen dengan ikatan kovalen yang biasa. Okey, yang pertama, takat lebur dan juga takat didih dia sedikit tinggi berbanding ikatan kovalen yang biasa. Okey, yang kedua, ia larut dalam air. Berbanding dengan ikatan kovalen biasa, dia tidak larut, tetapi untuk ikatan kovalen yang ikatan hidrogen ini dia larut di dalam air. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, di sini cikgu ada carbon dioxide ya. Carbon dioxide, kita tahu carbon dioxide tidak boleh membuat ikatan hidrogen kerana dia tidak ada hidrogen lah. Okey, di antara dua ni cikgu gambarkan dia dalam bentuk orang lidi di sini. Okey, kita ada dua molekul carbon dioxide. Okey, kita tahu di antara dua molekul itu kita ada daya tarikan yang lemah yang kita panggil sebagai daya tarikan antara molekul ya. Okey, so dia pegang tangan dua ni ya. Bila dia pegang tangan ni, ini adalah kita panggil sebagai daya tarikan antara molekul yang lemah, atau kita juga kenali sebagai daya tarikan van der Waals. Okey, so sebabkan dia hanya pegang satu tangan saja dia pegang tangan tu, dia pegang sekali saja dia pegang, so daya tarikan dia lemah So sedikit saja haba diperlukan, untuk mengatasi daya ini. Okey. Alright, berbeza dengan HF HF dia boleh membuat ikatan hidrogen. Pada masa yang sama, kita tahu dia juga ada ikatan antara molekul dia memang ada daya tarikan antara molekul, dia juga ada ikatan kovalen itu yang terlibat iaitu daya tarikan molekul yang lemah ada, tapi dia tambah lagi satu ikatan di sini dia tambah lagi ikatan di mana ikatan ini dipanggil sebagai ikatan hidrogen pula. So dia ada dua ikatan yang memegang dia. Ikatan hidrogen ini ialah ikatan yang lebih kuat ikatan hidrogen yang kuat antara molekul. Okey. Dahlah dia ada ikatan antara molekul tadi. Dan juga pada masa yang sama dia juga ada ikatan hidrogen. So dia ada dua ikatan yang memegang dia. So dia lebih kuat. So lebih banyak haba diperlukan. Untuk mengatasi daya ini. Okey. So kita dah tahu kenapa HF ataupun ikatan hidrogen dia mampu memegang dia punya takat lebur, takat didih dia lebih tinggi berbanding dengan ikatan kovalen yang biasa. Okey, yang kedua, larut dalam air. Okey, larut dalam air ni bermaksud contoh cikgu masukkan NH3 NH3 So cikgu masukkan ataupun cikgu larutkan dia di dalam air. Cikgu larutkan dia di dalam air. So di manakah terbentuknya ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen itu terbentuk di antara dah tentulah hidrogen dengan nitrogen di sini. Okey, dia akan terbentuk di antara hidrogen dengan nitrogen, ataupun dia juga boleh terbentuk di antara hidrogen dengan oksigen. Okey, so kita boleh buat ikatan hidrogen di sini. So, bila dia boleh membentuk ikatan hidrogen ini, bermaksud dia akan larut di dalam air lah. Okey, berbeza dengan CO2 CO2. Kan orang ada pelajar tanya kan, kenapa CO2? CO2 pula
H2O. Okey, macam ni ya. CO2 memang dia ada sini ada H dan di sini dia ada O. Berbeza. Tetapi kita tahu CO2 itu sendiri tidak boleh buat ikatan hidrogen. Bila CO2 itu tidak boleh buat ikatan hidrogen, so secara automatik dia tidak boleh buat ikatan hidrogen dengan molekul yang lain. Ya, itu berbalik kepada kita punya case yang pertama tadi. Siapa yang boleh buat ikatan hidrogen? So, bila dia tidak boleh buat ikatan hidrogen, secara automatik dia tidak boleh membuat ikatan hidrogen dengan molekul yang lain. Walaupun syarat dia ada, hidrogen ada di sini, oksigen ada di sini, tapi dia sendiri tidak boleh buat ikatan hidrogen. So, tidak berlakulah ikatan hidrogen di antara karbon dioksida dan juga air. Okey, so 3 perkara yang cikgu dah sebut tadi, cikgu harap awak boleh faham berkaitan dengan ikatan hidrogen. Okey, yang terakhir sebelum kita tutup kita punya video kali ini, cikgu tunjuk ke awak satu contoh soalan berkaitan dengan ikatan hidrogen. Okey, di sini dia bagi awak suatu rajah di mana etanol digabungkan ataupun dia terikat dengan ikatan hidrogen bersama dengan air. Okey ya, di sini dia punya ikatan hidrogen dia. Okey. Alright. So soalan minta kat kita terangkan tentang pembentukan ikatan hidrogen antara molekul etanol dan air. Di manakah ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen itu berlaku di antara hidrogen ya bersama dengan hidrogen pada etanol bersama dengan air bersama dengan oksigen, atom oksigen pada air. Jadi kita terangkan sajalah. Okey, kita terangkan di mana atom hidrogen. First kali kita terangkan dulu atom hidrogen ni dia terikat dengan apa? Kenapa dia boleh membentuk ikatan hidrogen? Disebabkan etanol juga boleh buat ikatan hidrogen sebab dia ada oksigen dan dia ada juga hidrogen. So itu syarat dia kan. So bila dia boleh buat dalam molekul tu boleh buat ikatan hidrogen, dia cukup syarat tu. So dia boleh attach ataupun dia boleh buat ikatan hidrogen dengan air. Okey, atom hidrogen kita terikat dengan apa? Yang terikat dengan oksigen dalam molekul etanol. Ya. So ni dua ni, dia terikat dua ni dalam molekul etanol membentuk apa? Membentuk ikatan hidrogen dengan siapa? Dengan atom oksigen di dalam molekul air. Okay. So itu sahaja penerangan yang awak perlu bagi ya. Di mana atom hidrogen yang terikat dengan oksigen dalam molekul etanol membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen di dalam molekul air. Okey. So, cikgu harap awak boleh faham penerangan yang cikgu bagi daripada awal tentang ikatan hidrogen. Okey. So, terima kasih kerana sudi mendengar. InsyaAllah, jika ada rezeki, kita jumpa untuk video yang akan datang. Terima kasih. Salam.